Baik, kita bertemu kembali. Budi, tadi kalau kita cerita tentang untuk setika typhoid dan juga sedikit tentang kesihatan, kali ini Ramadan ni peluang untuk kita menjaga makan, menjaga kesihatan dan juga mungkin peluang untuk perokok-perokok di luar sana untuk mengurangkan atau mula untuk berhenti amalan merokok. Betul tu. Dan kita pagi ini bersama dengan Cik Muhammad Zihan Mustafa yang merupakan pegawai farmasi di Pejabat Kesihatan Daerah Kelang. Assalamualaikum, selamat datang ke sini. Pagi, apa khabar? Zihan, Sihat. Baik, nak bercakap pasal merokok ni mungkin agak sikit sensitif lah kerana bilangan perokok di Malaysia pun agak tinggi. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kita nak bercakap ni. Cuma apa yang penting adalah untuk kita memastikan agar kita bukan untuk kita nak kata terus berhenti merokok, tapi ada peringkat-peringkat dan fasa-fasanya untuk kita mengurangkan amalan dan juga tabiat itu. Jadi dalam hal ini, Cik Zihan, bagaimana untuk kita memastikan agar amalan merokok itu boleh kita kurangkan melalui mungkin kita kata diet, pemakanan ataupun nasihat daripada doktor sendiri yang selalu diberikan oleh doktor ataupun pakar perubatan terhadap mereka yang kita kata ada amalan merokok yang kita kata dikategorikan sebagai tegar ataupun setiap hari merokok ni. Okey, so satu soalan yang bagus lah. Tak dinafikan. Kalau kita tengokkan daripada statistik yang ada pun, lebih kurang 22.8% lah daripada rakyat Malaysia ni merupakan current smoker. Maksudnya pada ketika ni dia perokok lah. Bukannya bekas perokok, memang perokok 22.8%. Dan bila kita nak berhenti isap rokok ni, saya rasa kalau tanyalah pada mana-mana perokok pun, mesti dalam sejarah hidup mereka pernah cuba nak berhenti. Okay? Dan ada yang berjaya, ada yang banyak kali cuba pun sampai hari ini pun tak berjaya juga lagi. Okay? Dan kalau kita tengok pula dari segi macam mana profesional kesihatan untuk membantu dari segi perokok ni, kita tengok ada 3 metod lah. So satu metod yang kita panggil cold turkey. So cold turkey ni memang dia berhenti terus. Kadang-kadang tu tanpa bantuan daripada anggota kesihatan pun. Itu memang mempunyai keazaman yang sangat tinggi lah, di mana dia boleh berhenti terus. Okay? Yang kedua adalah perubahan tingkah laku lah. Okay? Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan ubat untuk membantu dalam rawatan dalam masa dia nak berhenti itulah. So ada beberapa yang jenis ubat-ubatan yang boleh kita berikan untuk membantu dalam proses untuk berhenti itulah. Okey. Tapi apa yang menyebabkan seorang perokok tu begitu sukar untuk berhenti? Okey, itu memang satu soalan yang ramai tak sedar sebenarnya lah. Kalau kat kotak rokok tu dia tulis perkataan nikotin. Okay? So semua orang tahu rokok memang adalah produk tembakau. Maksudnya daripada daripada daun tembakau itulah yang kering. Tapi kalau kita tengok pun sebenarnya nikotin ni dalam daun tembakau itulah. Dan kalau lah katakan tak ada nikotin ni, mungkin orang yang isap rokok ni dia tak adalah sampai orang kata berpaut. Maksudnya esok dia tak ada. Mungkin hari ni dia ambil, lepas tu esok tak ada keinginan lagi. Tetapi nikotin ni lah yang punca kepada penyebab ketagihan tu. Satu bahan aktif yang penting lah yang ada dalam daun tembakau tu yang mana sekiranya kita ambil, dia boleh menyebabkan kita rasa ketagih. Kalau kita tengok pun, kalau kita sedut saja asap rokok tu, dia akan masuk dalam paru-paru. Kemudian kat paru-paru memang ada pertukaran gas, akan masuk dalam saluran darah kita dan dia akan terus dibawa ke otak. So kat otak lah di mana bila nikotin tu melekat pada reseptor, dia akan menghasilkan dopamin. So dopamin yang memberi kesan yang orang kata feel good sensation, rasa happy, rasa teruja, rasa orang kata dapat tenaga dan sebagainya. Dia rasa macam tu. Dan sifat semua bahan lah, kalau kita ambil pun apa-apa ubat pun, dia tidak boleh berada dalam badan kita selama-lamanya. So orang kata habis madu sepah dibuang lah. So maksudnya sama juga, nikotin ni bukannya kalau masuk dalam badan kita dia boleh ada lama dalam badan kita, tak ada. Lebih kurang 2 jam badan kita akan mula nyah keluar, maksudnya akan mula kumuhkan dia keluar. So bila dia keluar saja, badan kita akan mula rasa kekosongan. Dia akan rasa macam yang tadi best dapat ada benda yang feel good sensation. So tapi bila sekarang ni nikotin tu mula tertanggal daripada reseptor tu semua, dia dah mula rasa macam kosong lah. So orang yang rasa kosong ni secara tak sedar
dia dah terikat dalam satu lingkungan yang kita panggil sebagai lingkungan ketagihan lah. So dia mula ambil rokok lagi. Sebab tu kita tengok orang yang hisap rokok ni, dalam masa 2 jam dia akan cuba cari lagi kan. Dia akan pergi ke mana-mana kawasan yang boleh hisap rokok, dia akan cuba hisap rokok lagi. Ya. So benda tu lama kelamaan pula daripada ketagihan tu dia dah jadi pula amalan habit. Ya, sebab kalau sepotong rokok tu kita nak habiskan pun, pergerakan membawa tangan ke mulut tu banyak kali. So bila banyak kali dia dah jadi habit dah. Okey. Dia dah jadi satu tabiat. So kadang-kadang tu tak ada benda pun, kadang tu ada je benda yang nak dibawa ke mulut. So itu daripada ketagihan tadi dah masuk habit, dia dah jadi satu keadaan yang agak kompleks lah ya, untuk kita tangan ini. Bukan sekadar ketagihan saja, kadang dengan amalan dan tabiat juga. Okey. Untuk kita berlaku adil dalam kita memberikan perbincangan yang lebih dalam tentang topik perokok dan juga amalan merokok ini, sudah tentu kita melihat merokok ini merisikokan kesihatan. Makanya sekiranya kita ambil terlalu kerap ataupun berlebih-lebihan, maka risiko itu akan menjadi lebih besar kepada kesihatan. Itu kita perlu berlaku adil. Cuma apabila kita melihat dalam situasi bulan Ramadan ini yang diwajibkan berpuasa, makanya kita ada tempoh mungkin dalam 10 ke 12 jam untuk kita merokok, yang mana boleh digunakan untuk perokok. Dalam tempoh 12 jam yang kemudiannya itu tidak boleh langsung mengusik rokok dan sebagainya. Jadi bagaimana dalam hal ini Ramadan ini menjadi salah satu punca dan juga kita kata penyebab dan juga penolak kepada perokok-perokok ini untuk beransur-ansur. Kalau dahulu sehari 3 batang rokok, mungkin selepas ini sehari 2 batang rokok, dan selepas itu sebatang, dan selepas itu seminggu mungkin 2 batang rokok. Okey, itu dalam situasi bulan Ramadan ni memang adalah kajian, banyak kajian dilakukan. Perokok semua menyatakan 95% lah, menyatakan bahawa memang mereka boleh berhenti merokok waktu bulan Ramadan. Okey, mereka mengaku bahawa memang boleh sebenarnya. Okey, tapi sekarang ni bila kita cakap berhenti merokok ni, dia ada 2 fasa lah. Dia ada fasa berhenti dan dia akan ada fasa terus kekal berhenti tanpa hisap rokok. So dia ada 2 fasa. Kadang-kadang tu itu yang dia orang kata waktu bulan puasa memang tak ada masalah. Lepas saja bulan puasa dia mula merokok semula. Okey. So merokok ni bila bulan Ramadan ni, kalau kita tengok lebih kurang 13 jam, 14 jam kita berada dalam siang hari lah, mana kita dilarang untuk melakukan apa-apa aktiviti ataupun perkara yang boleh membatalkan puasa. So salah satu daripada ini adalah hisap rokok. So memang perokok dengan ketakwaan yang mereka ada, mereka akan patuh. Mereka tak akan ambil lah. Okay? So yang balance lebih kurang 10 jam. Tapi daripada 10 jam tu lebih kurang 6 jam sebenarnya kita tidur. So sekali lagi kita dah kurangkan lagi. Sebenarnya daripada 10 sekarang dah tinggal 4 jam sahaja. So 4 jam ni lah yang sangat kritikal. Okay? So orang perokok yang kita kata tegak ataupun ketagihan dia sangat tinggi. Okay? Kalau sebelum puasa, kita nak tahu orang tu ketagihan tinggi ke tak, selalunya memang kita ada set soalan lah yang kita akan tanya dan sebagainya. Tapi bagi saya senang je. Kita tengok kalau dia bangun saja pagi, terus dia akan cari rokok. Okay? Belum tak buat apa-apa lagi dah ni. Itu masuk ketagihan tinggi lah. Sebab kita tidur lebih daripada 6 jam. Kan saya kata 2 jam saja. Bila nikotin tu dah mula tak ada, badan dah mula rasa tak sedap, dah nak hisap rokok. Okey, bila dia bangun, sebab tu dia akan terus cari rokok. Okey, so dalam situasi berpuasa pula 14 jam, lagi lama. So kalau dia terus berbuka puasa dan terus mencari rokok, itulah kerana apa? Kerana satu keadaan yang kita kata kesan tarikan ataupun withdrawal symptom tu, yang banyak perokok tak dapat nak tahan. Okay, kerana kalau dia dapat tahan withdrawal symptom tu, okay, maka dia boleh kekal untuk bertahan selama 4 jam tu tadi. So 4 jam ni sangat kritikal. Dan kalau kita nak tengok 4 jam ni pula campur dengan mungkin kita kalau dulu solat jemaah untuk tarawih, tapi sekarang ni mungkin banyak buat di rumah. Kita akan tolak lebih kurang sejam 2 jam lagi. So sebenarnya kita ada balance 2 jam je lagi yang kita nak bertahan. So sebenarnya memang peluang yang sangat besar bagi seorang perokok tu nak cuba berhenti merokok.
dan cadangan yang tadi nak kurangkan daripada sebatang, mungkin lebih daripada sebatang, kurangkan secara perlahan-lahan, itu pun boleh kita cuba. Okey, tetapi kalau nak lebih bagus lagi, sebenarnya cuba terus. Walau bagaimanapun, kesan daripada tarikan tu tadi, itulah kalau dia dapat rawatan yang betul, okay, dengan pengamal perubatan ataupun anggota kesihatan, kita boleh gunakan ubat-ubat untuk membantu. Okey. Macam Ismail tanyakan tadi, itu pengurangan dari sudut pengambilan. Tapi kalau yang di luar sana, ada yang mengambil alternatif lain seperti menggunakan vape ataupun nanostick atau e-cigarette dan sebagainya. Dan sekarang dah ada pemilihan zero nikotin sebagai contoh. Itu bagaimana? Adakah ada kesan sampingan atau itu pun adalah salah satu langkah untuk mengurangkan habit merokok ni? Okey, bila yang tu pun soalan yang memang rasanya ramai kat luar sana dia salah faham. Okey. Untuk saya kata tadi, kita nak kawal diri kita daripada kesan penarikan tadi, rawatan yang kita bagi adalah nikotin replacement therapy. Maksudnya anggota kesihatan pun menggunakan nikotin juga untuk dalam rawatan nikotin replacement therapy tu. Tetapi kena ingat, kami hanya gunakan lebih kurang 2 hingga 3 bulan saja. Maksudnya dalam masa 12 minggu tu, apa saja nikotin yang kita bagi, tujuan dia hanya untuk supaya perokok yang tak tahan kesan penarikan ni diberi dos nikotin, tapi bukan dalam bentuk asap. Maksudnya dia dalam bentuk chewing gum, dia dalam bentuk tampalan, ya. So di mana dia punya serapan yang masuk ke dalam darah tu pun secara perlahan dan tidak sebanyak rokok. Okey. Tapi masuk vape. Vape pula kata, kalau macam tu kita adalah alternatif dia. Selain daripada kunyah dan tampal, ambillah vape. Sehingga hari ini tidak ada kajian pun yang dapat membuktikan bahawa vape adalah satu terapi rawatan gantian kepada rokok. Okey. Tidak. Sebabnya kerana dia punya jumlah nikotin yang masuk ke dalam tubuh kita lebih kurang sama je dengan isap rokok tadi. Dan kita, macam saya kata, dia punya fasa yang kita katakan berhenti isap rokok ni adalah fasa dia melepaskan diri dia daripada ketagihan nikotin. So maksudnya dia berhenti dan kemudian dia tahan dan dia kekalkan status berhenti dia supaya dia tidak terima apa-apa nikotin. Tapi kalau dia berhenti merokok, dia gantikan dengan vaping tadi yang ada nikotin. So kat situ konsep dia dah salah dah. Dia masih menerima nikotin. Maka konsep berhenti tu dah tak betul kat situ lah. Dan kalau kita tengok vaping dari segi nikotin replacement therapy, yang pergi ke klinik-klinik berhenti merokok, yang handle ni semua adalah golongan profesional yang terlatih. Mereka ni bukan biasa-biasa lah. Memang ada kursus dia, ada ambil sijil dia. Tetapi yang pergi, yang offer kepada vaping ni siapakah mereka? Mereka tak ada kursus, mereka tak tahu pun berkaitan dengan dos, mereka tak tahu pun macam mana terapi tingkah laku dan sebagainya. So bagaimana mereka boleh kata mereka juga membantu perokok? Sebenarnya tidak. Kalau kita nak tengok dari segi marketing, agak pelik lah kalau ada orang kata dia jual vape, tapi untuk membantu perokok. Kalau dia betul-betul membantu perokok, status dia adalah terus berhenti daripada nikotin. Dia tidak untuk perniagaan saja. Itu lebih kepada perniagaan. Dan kalau kita tengok dari segi rampasan sebelum ni lah, sebab nikotin ni kalau ikut daripada undang-undang yang ada liquid nikotin tu, di bawah atas racun lah 1952 dikawal, di mana ia perlu berdaftar. So setakat hari ini tidak ada mana-mana liquid vape yang mengandungi nikotin berdaftar dengan pihak Kementerian Kesihatan. So ada juga yang dulunya kata vape liquid diorang lah. Ini masa awal-awal dulu tahun 2015 macam tu, bila buat rampasan dia kata ada nikotin. Tapi bila kita buat rampasan, kita tengok dalam amal tak ada pula. Maksudnya kat situ pun dah ada satu penipuan. Dan sekarang ni bila dia tengok yang liquid-liquid yang tidak ada nikotin, sebenarnya orang yang mencuba tu dia tak lekat, dia tak nak. Dia nak juga yang ada nikotin. Sebab itu yang kita tengok dalam pasaran sekarang ni dah mula banyak yang sebenarnya yang mengandungi nikotin. Bukan yang tidak ada nikotin.
Okey, sebenarnya matlamat itu ataupun it defeat the purpose lah. Dia tidak mencapai apa yang ingin dicapai dalam kita mengurangkan tabiat merokok itu. Cuma apa yang penting, alternatif kepada kita mengurangkan tabiat merokok ni adalah kita melihat dorongan sosial. Kerana amalan merokok itu pun berpunca daripada dorongan sosial. Berhenti merokok itu pun boleh digerakkan dengan dorongan sosial. Sekiranya dalam keluarga atau di tempat kerja itu tidak ada yang merokok, maka perokok itu akan berasa seperti terasing dan mula untuk mengurangkan amalan merokok itu. Jadi adakah dari segi psikologinya itu juga memainkan peranan dalam kita memberikan perubahan kepada tabiat merokok ini? Ya, sangat penting juga dari segi perubahan tingkah laku yang tadi kerana memang banyak dipengaruhi juga oleh rakan-rakan, banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, kadang-kadang tu pergi ke tempat yang selalunya ada bau rokok dan sebagainya pun boleh menyebabkan seorang tu rasa ada keinginan untuk isap rokok walaupun dia sedang proses untuk berhenti. Okey, kalau kita tengok sebenarnya Ramadan tahun ni sangat unik. Sebab Ramadan tahun ni datang dengan PKP. So sekarang ni sebab tu Ramadan tahun ni kalau ambil peluang terbaik. Kita tak ada solat. Dulu ada solat tarawih. Lepas solat tarawih jumpa kawan. Berasap tu. More. Berasap dah kan. Nampak tak ada more. Boleh kita boleh mengopi lagi. Boleh kedai kopi dan sebagainya. So sekarang ni tak ada. Tetapi bagi kita selalu bagi tahu pada perokok lah yang nak berhenti isap rokok. Antara benda yang persediaan yang dia kena buat satu memang kena set niat lah. Apa niat dia? Okey. Kemudian dia kena set tarikh. Bila dia nak berhenti? Selalunya memang kita akan tanya soalan tu, bila nak berhenti? Okay? Dan kemudian kita akan yang seterusnya memang kita suruh supaya bagi tahu kepada keluarga terdekat, rakan-rakan dan semua, isytiharkan diri. Jangan malu, jangan segan, isytiharkan diri, saya nak berhenti. So sebagai rakan, ni cakap kepada rakan tolong support saya lah. Supaya rakan-rakan yang isap rokok pun tahu. Sebenarnya perokok ni, diorang ni orang kata sangat profesional, bukan profesional, sangat supportif juga. Kalau dia tahu rakan-rakan dia nak berhenti isap rokok, sebenarnya dia pun hormat. Dia pun tidak akanlah offer ke rakan-rakan dia ni. Tapi rakan tu kena, jangan malu, jangan segan bagi tahu. Okay? Bagi tahu saya nak berhenti ni. Okay? Dan terutama keluarga lah. Sebab support daripada keluarga ni yang akan sentiasa memberi dorongan. Kalau ada anak-anak dan sebagainya, yang sentiasa akan memberi dorongan. Kadang-kadang tu itulah punca yang memberikan satu keazaman untuk seorang tu untuk berhenti. Kerana keluarga, kerana sayangkan anak, kerana sayangkan isteri, maka dia ambil keputusan untuk berhenti. Sebab tu memang penting tu, isytiharkan diri supaya orang tahu. Bila orang tahu, kita boleh bagi support. Tapi dalam keadaan Ramadan tahun ni campur PKP memang terbaik, kerana kita dah ada had dia untuk jumpa rakan-rakan tu semua kan. So kita lebih banyak dengan keluarga. So kat situ kalau kita ambil peluang memang terbaik lah. InsyaAllah lah, sebab proses nak berhenti ni bukan macam hari ini boleh settle masalah, tak. Dia mengambil masa. Sebab macam rawatan yang diberikan pun lebih kurang 2 hingga 3 bulan. Maksudnya lebih kurang dalam masa 12 minggu lah. Jadi support system tu penting lah sebenarnya. Ya, isytiharkan diri. Saya tertarik dengan satu tadi yang fasa cold turkey tu. Secara ringkasnya, secara ringkasnya cold turkey ni apa sampingan dia? Sebab dia berhenti secara mendadak kan. Kebanyakan yang saya lihat lah, yang pengalaman saya handle perokok di klinik berhenti merokok yang kebanyakan yang cold turkey ni keazaman dia tahap yang paling maksimum. Dia maksimum lah ketagihan dia punya keazaman dia. Selalunya kita orang test juga keazaman ni. Selalunya macam kalau praktis saya dulu, kita nak test keazaman kita akan suruh dia datang semula. Kali pertama kita hanya berbicara saja. Mungkin tak ada bagi apa-apa kaunseling sangat. Tapi kita bagi appointment. Kita nak tengok kalau saya bagi appointment ni dia nak datang tak. Kadang-kadang ni perokok ni ada yang jenis kali pertama tu dia datang. Tapi lepas tu dia tak ada keazaman ni tak tinggi, dia tak datang lagi. Okay? So kali kedua kita tengok dia datang ke tak. So yang mana yang datang ni dengan betul-betul nampak keazaman, dia dah set tarikh. Kemudian kita tanya dia juga, ada bawa isap rokok? Kalau dia ada, boleh bagi saya sekarang tak? Kalau orang yang azam dia tinggi, dia bagi. Dia bagi pada kami dan gitu. So azam yang tinggi tu selalu ni kalau cold turkey ni dia akan berjaya. Sebab nak tahan daripada kesan withdrawal tu, yang itu memerlukan keazaman yang tinggi. Sebab kadang-kadang tu kesan dia, kalau dia berhenti isap rokok ni,
dalam masa terdekat dia memang rasa tak sedap badan, lepas tu gangguan tidur, cepat nak marah. Okey. So benda-benda macam tu ganggu fokus. Okey, benda tu semua menyebabkan seorang tu kadang-kadang tu dia tak mampu nak handle, dia akan risau rokok je lah balik. Tapi orang yang boleh melengahkan, kalau kita tengok teknik yang kita gunakan juga antara teknik, kalau tak ada pakai apa-apa rawatan ubat dan sebagainya, kita akan kata melengah-lengahkan. Ada niat hisap rokok, lengahkan. Ada niat hisap rokok, lengahkan. Itu cara dia. So akhirnya lama kelamaan dia boleh dapat atasi. Baik, itulah dia masa mencuburi. Kita ingat nak borak lagi tentang akibat rokok ni, tapi tak apa. Terima kasih banyak Cik Zihan Mustafa. Hopefully nanti kita boleh jumpa lagi lah. Kami di pihak media dan juga KKM boleh menasihatkan. Betul. Tapi apa-apa pun keputusan akhirnya tertakluk pada diri anda sendiri untuk berhenti merokok ataupun mengurangkan tabiat merokok itu.